Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sya'unillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال واعلم أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس ذهب الجسد. وإذا سمعت كلمة تغضبك في عرضك فاعف واصفح، فإن ذلك من عزم الأمور. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: من خاف الله لم يشفي غبطه، ومن اتقاه لم يصنع ما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. قال واعلم، ketahui olehmu. Jadi kalau kita jumpa dalam kitab-kitab, damai dengan wa'lam, ketahui olehmu, khitabmu tu ialah siapa sahaja yang boleh menerima ilmu pengetahuan. Itu makna wa'lam. Ketahui olehmu, mu tu siapa sahaja yang boleh menerima ilmu pengetahuan. Qala wa'lam anna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi radhiyallahu ta'ala anhu menyebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia menyebut anna sabra minal iman, bahwasanya sabar daripada iman ialah bimanzilatir ra'si, menempati kepala daripada jasad.
Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi radhiyallahu ta'ala anhu menyebut, kalaulah perumpamaan iman itu ialah seperti satu jasad, maka kepalanya ialah sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iman kalau ibarat seperti satu jasad, kepala kepada iman itu ialah sabar. Maka disebut fa iza quti'ar ra'su, maka apabila dipotong kepala, zahabal jasad, maka matilah jasad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu di antara peringatan orang-orang yang beriman dan beramal amal soleh ialah saling berpesan dengan sabar. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Asri, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Allah bersumpah dengan masa. Allah sebut sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali yang tak termasuk dalam orang yang rugi ialah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang beriman dan beramal amal yang soleh. Kalau beriman dan beramal amal yang soleh semata-mata tidak mencukupi, pakejnya masih belum sempurna untuk selamat daripada kerugian. Jadi sempurnanya ialah pada watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri, iaitu saling berpesan. Mana hang aku, kiri kanan depan belakang, siapa kawan-kawan kita, satu jamaah dengan kita, satu kampung dengan kita, satu taman dengan kita, satu organisasi dengan kita. Sudah pastinya beriman dan beramal amal yang soleh. Kalau kumpulan ini ialah kumpulan orang yang beriman dan beramal amal yang soleh. Tapi kalau tidak berpesan-pesan di atas kebenaran dan tidak berpesan-pesan di atas kesabaran, rugi juga. Maknanya kena pesan di atas kebenaran, wa tawassaw bil haqqi. Maknanya dalam hidup ni kadang-kadang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanpa kita sedang kita tergelincir daripada kebenaran. Kadang-kadang tergelincir tu tak banyak pun, sikitnya, satu hun je. Tapi kalau tak betul, lama-lama dia akan jadi pesang. Kalau ibarat jalan yang lurus, jatuh sikit ya, lama-lama dia menyerong, lama-lama kuih sesat, kuih mengarut. Kena pesan kebenaran ni tak banyak, kebenaran satu ya. Tak boleh kita kata hak ni benar, ni benar, tak ada. Hanya satu je benar. Tentu kata ulama, al-haqqu wahid la yata'addad fabhath anhu bihaqq. Kebenaran itu satu, tidak berbilang-bilang. Oleh kerana dia satu, fabhath anhu, carilah dia, bihaq, dengan benar. Kalau kita nak cari benar, kita kena benar. Kalau kita nak cari benar, kita sendiri kena benar. Mana kita kena betul dengan Tuhan untuk cari benar. Kadang-kadang kita ada kepentingan, kita tahu kebenaran, tapi kita ada kepentingan diri dan sebagainya. Bila kita ada kepentingan, kita tak jumpa kebenaran. Sebab kalau kepentingan diri ialah kepentingan nafsu. Jadi kalau kita serah diri kita pada nafsu ataupun tujuan kita nafsu, maka
jauh langit dan bumi lah untuk kita nak cari kebenaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, yang pertama pesan dengan kebenaran. Contohnya, dia bila mana kita duduk dalam suasana hari ini, politik hari ini sebagai contoh. Hari ini politik ni yang kita duduk ni, orang ada kepentingan diri. Ada kepentingan diri. Pasal apa nak jadi PM? Ada tujuan lah tu. Pasal apa nak jadi PM 6 bulan je? Nak juga jadi PM 6 bulan je. Ada kepentingan diri tu hari ini. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita pejuang Islam, kita mesti ada satu tujuan saja, kerana Allah. Belajarlah bertujuan dengan satu tujuan saja. Hatta dalam perkara-perkara yang harus sekalipun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh macam saya mai ke tahfiz Ustaz Fadli ni, dia mesti ada makan. Sallallahu alaihi wasallam. Rasa-rasa tak pernah lagi lah mai tak makan nasi. Ni pun tak makan apa lagi, kena makan ni. Tapi kalau saya mai tujuan nak makan, salah lah saya. Tujuan saya mai, saya nak mengajar. Kitab ni pun saya tak pernah mengaji, tapi saya dapat ilmu dengan saya mengajar. Kalau saya tak baca kitab ni, saya tak dapat ilmu daripada kitab ni. Jadi saya pun main benda, saya pun nak mengaji juga. Tujuan saya main ni, saya nak mengaji. Kitab ni saya mengajar hanya di sini saja. Di tempat lain berpuluh-puluh tempat tak baca pun kitab ni. Memang saya pun semua kitab saya mengajar sebuah tempat tak sama. Kalau saya mengajar kitab tu kalau sebuah kitab saya mengajar semua tempat, jadi ilmu saya tak bercambah lah. Saya nak mengajar satu kitab, satu tempat, sebuah kitab, sebuah kitab, sebuah tempat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tujuan main ni kerana nak mengaji. Tujuan main ni kerana nak mengajar. Satu tujuan. Okey. Kalau tujuan dia satu, main kerana tu ya. Orang tak jamu makan tak ada masalah. Orang jamu makan alhamdulillah. Okey. Tuan-tuan main mengaji. Tuan-tuan main mengaji ataupun tuan-tuan nak beli hal lepas jual depan tu. Ada juga orang main. Orang nak jual, orang nak jual tu tempat Ustaz Fadli lah. Main nak beli hal tu tujuan utama. Apa tu? Mengaji sampingan. Tak jadi. Kalau kita pi, contoh kita nak pi Sungai Petani. Pi Sungai Petani, tujuannya nak buat IC di UTC. Tengah-tengah jalan teringat nak beli buah, tak kena lah. Dia kena pi hak tu dulu, tujuan tu dulu. Ini pedoman para ahli ulama. Pi selesai hak tu, lepas tu hak lain tak apalah. Jangan hak nak pi hak tu tengah jalan pi niat lain, pi buat hak niat nombor 2 tu. Selalunya hilang keberkatan. Hilang keberkatan tujuan. Jadi tujuan kita duduk dalam perjuangan Islam ni sebab kita nak memperjuangkan kebenaran. Tapi ada orang yang masuk perjuangan Islam, dia ada kepentingan diri. Ada. Jadi hak dalam hati tu Allah tahu. Baik. Bila kita duduk dalam jemaah, duduk dalam musrah, kita kena peringat ni. Tujuan kita adalah Allah. Kena selalu peringat. Dalam duduk peringat pun pakat tergelincir habis. Pertama. Yang kedua, kena pesan dengan sabar. Wa tawassau bis sabri. Sabar ada 3. Yang pertama, sabar menjalankan perintah Allah. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sabar meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian. Yang pertama, sabar menjalankan perintah Allah. Allah suruh memperjuangkan kebenaran. Sabarlah perjuangkan kebenaran. Kebenaran ni payah, kebenaran ni susah, tapi sabar juga buat. Tuhan suruh sembahyang 5 waktu sehari semalam, sabar buat. Walaupun kita tak sihat, kena buat.
Selagi mana akal duk ada, tak boleh tinggal sembahyang, wajib buat. Selagi mana masa ada, masa ada makna tak mati, selama itulah kita kena dirikan solat. Hatta tidak ada syarat yang nak bagi kita sah sembahyang pun. Contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada wudu. Tak ada wudu nak sah sembahyang macam mana? Wudu tak ada, kelengkapan lain tak ada, debu tak ada, maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohnya, ataupun nak sembahyang tapi tubuh kita, baju kita najis, tak ada kecukupan yang nak mencukupkan syarat kita sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun tidak ada kemampuan untuk menghadap kiblat, bagi contoh, no, kita kena ikat belah nu, kiblat belah ni. Taib, wajib juga kena sembahyang. Dia panggil sembahyang menghormati waktu. Nanti besok boleh, bila boleh sembahyang elok, kena qada balik, kena sembahyang juga. Sabar. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan tak bagi tengok sesuatu yang dia haramkan. Tuhan tak bagi dengar sesuatu yang dia haramkan. Tuhan tak bagi bercakap sesuatu yang dia haramkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi dalam situasi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dalam situasi larangan Tuhan ni, mana kita sabar meninggalkan. Kalau ikut hati memang nak buat, tapi Tuhan tak bagi, sabar meninggalkan. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian. Pasal hidup ni ialah ujian. Pasal kita sebab kita kata kita orang beriman, bila beriman mesti kena uji. Tuhan nak tengok siapa yang mengaku betul. Pengakuan betul dengan hati. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah sebut Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan untuk berkata kami beriman? Maknanya manusia yang kata beriman, adakah mereka duk sangka mereka akan dibiarkan untuk kata kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Berarti siapa kata dia beriman, dia akan kena uji. Jadi subhanallah, bila kena uji pertama sekali apa? Sabar. Sabar bila diuji Tuhan. Tak ada orang menempuh hidup tak ada ujian. Bila hidup atas muka dunia, mesti kita akan tempuhi ujian. Lebih-lebih lagi orang beriman. Siapa semakin tinggi iman dia, semakin tinggi ujian dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, sebab itu mungkin ada orang katakan lagi tu, kita bagi iman kita tu tinggi sangat lah. Tinggi sangat, kena uji teruk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Dia ni macam ni lah ibaratnya. Orang tanya pasal apa tak nikah. Saya bukan tak mau nikah Ustaz, saya takut cerai. Tu teruk je orang tu. Takut cerai, pakai tak nikah. Pasal apa tak masuk sekolah? Ada periksa, pakai tak mengaji. No, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya ketinggian iman itu suatu kewajipan. Sebab itu tujuan main ke dunia ni. Tujuan main ke dunia ni sebab Tuhan nak suruh kenal dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan nak suruh kenal dia. Jadi orang yang paling kenal Tuhan ialah siapa paling melonjak, siapa paling tinggi imannya. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tiga tempat, tiga situasi yang kita nak kena sabar. Tapi dalam semua tiga-tiga ni, sabar yang paling teruk sekali ialah sabar
meninggalkan perintah Allah. Sabar meninggalkan larangan Allah. Hak Tuhan suruh dengan hak Tuhan larang, teruk lagi nak sabar hak Tuhan larang. Nak tinggal yang Tuhan tak bagi buat tu teruk lagi. Baik. Jadi maknanya daripada ayat ni kita faham sabar ialah perkara yang penting dalam hidup. Kita tempuhi ujian, kita tak akan berjaya melepasi ujian kalau kita tak sabar. Sebab tu Allah sebut innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah bersama makna apa? Pertolongan Allah akan mengiringi orang yang sabar. Tuhan nak tolong, Tuhan tengok sabar ataupun tak. Sabar ni, sabar ni bila? Innamas sabru 'inda as-salamatil ula. Bila kita berdepan dengan ujian, saat pertama tu nak kena sabar. Allahumma salli ala sayyidina. Sabar ujian ni dia macam dengan dia main besar tapi dia makin kecil. Main sekali tu jatuh macam gunung. Tu nak kena sabar sungguh, sebab dia main sekali tu pukai punya. Jadi buah dia pertama dia main tu. Taib, hak tu kena sabar detik pertama. Inda sadamatil ula. Sebab kalau esok dah mula kurang lah, lusa dah lagi kurang, minggu depan lagi kurang, lepas tu tak ada habis. Hak pertama kali tu, hari kena tu, hak tu kena sabar secepatnya. Sebab ni tahan. Sabar ni mana tahan? Tahan apa? Tahan daripada mengadu kepada orang. Tu mana sabar. Lepas tu bila kena tu langsung kena bergantung dengan Tuhan dah. Gantung dengan Tuhan dah. Jangan nak telefon siapa lagi. Nanti saat ya Allah Tuhanku, ujian mai dah. Tuhan, tolonglah bagi aku kuat menghadapi ujian. Allah dulu. Sebaiknya ambil wuduk, semayang. Sebab itu Allah sebut wasta'inu bis sabri was salah. Nak ambil semayang kena pergi ambil wuduk. Semayang boleh buat, sabar boleh buat la tu. Bila kena tu sabar. Tahan tu. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan cari siapa lagi, baru pergi ambil wuduk. Ambil wuduk semayang, Allahu Akbar, ilah Tuhanku. Mai hajat minta Tuhan tolong pelepas Tuhan. Aku tak tahu nak lepas macam mana. Tu makna nilai sabar. Bila kita betul dengan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, lepas tu sabar ni diiring pula dengan redha. Redha ni tinggi lagi. Kalau orang yang tak sabar, dia tak lipi makam redha. Dia kena sabar dulu. Bila dia sabar, dia tenang. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Settle halal hati tu. Settle hati. Allahu Akbar. Nyawa tak lepas waktu tu. Astaghfirullahalazim. Pegang tasbih. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha illallah. Urut dada sikit. Lepas tu ambil wuduk. Sebenarnya 2 rakaat maya hajat. Minta Allah tolong. Minta pelepas diri. Bila kita buat step macam tu, dia akan terbuka macam tu. Yang kita nampak buntu, tiba-tiba terbuka seluas-luasnya. Yang terbuka lah bukan kita pergi cari, datang pertolongan Allah. Tuhan buka satu, Allah alhamdulillah. Lepas tu mai satu pula, alhamdulillah. Puncanya bagi betul ya. Baik. Kalau kita tak betul, soalan Sayyidina Muhammad, jadi kita tak kerti nak urus. Kita tak kerti nak urus ujian. Kita tak kerti nak urus masalah. Tu jadi gila. Hak tu jadi khiyau, hak tu dia jadi menjerit. Hak tu dia rasuk hantu. Ini sebab buntu, jalan tak lepi. Tak tahu jalan pi.
Tapi kalau kita balik pada Allah, ada jalan terbuka. Jadi hari ini ialah satu madrasah, sekolah yang bagi syarahannya saya, yang dengarnya semua kita semua, soalan Sayyidina Muhammad. Nanti kita akan berjumpa dengan situasi sebenarnya. Maknanya hari ini dia baru teori, nanti kita akan berjumpa dengan situasi sebenar. Maka praktik dan aplikasilah hak mengaji hari ini dengan had nak tempuh nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, bila kita mengamalkan, dia macam orang masuk makmal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mengaji dalam kelas teori, masuk makmal, campak tu ni jadi. Kita jadi cikgu tu. Jadi maknanya hak kita mengaji hari ini dengan kita praktikal lagi ataupun bila pun kita faham, betul ustaz kata sebelum ni tak buat macam ni. Inilah yang dikatakan pelajaran tentang sabar. Allahu akbar. Sallallahu alaihi Muhammad. Qala wa'lam anna as-sabra minal iman bimanzilati ar-ra'si minal jasad. Iman ni, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, iman ni dia mesti kena ada sabar. Dia mesti kena ada sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Orang jadi pemimpin, kita pun pemimpin juga dalam rumah, dalam masyarakat. Pemimpin ni, contoh kita tengok macam Tok Wajih, para ulama kita, Tok Guru kita, mereka duduk di atas tu, kita tahu tak ujian mereka tempuh selama ni apa. Contoh macam Tok Guru Jumat Lanai, dulu almarhum, dia buka pondok kok kita ni, kok Kedah ni, kok Sungai Petani Baling ni, pondok Lanai tu masyhur sangat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dah tengok dia ketika mana dia dah tua, pondoknya dah besar, anak muridnya banyak, pondok dah hebat. Yang saya tahu, suatu mana nak buka pondok, salah Sayyidina Muhammad, Tok Guru Jumat Lanai dulu mula-mula mengajak buah pokok ya. Mula-mula mengajak buah pokok ya. Nak jadi pondok tu, sampai pondok beratus-ratus pondok tu, asal mengajak buah pokok ya. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu pula orang dulu, bila Tok Guru main buka pondok, orang nak sudi. Tak ada sudi. Nak try Tok Guru, dah tengok Tok Guru, tengok tengok mana hebat, tengok mana. Allahu akbar. Orang hantar lah, macam-macam hantar. Tok Guru pun ada modal tak? Salah Sayyidina Muhammad, hantar balik. Ui, hebat juga ilmu Tok Guru tu. Jangan buat main. Maknanya tu awal-awal, sabar dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setiap pemimpin yang hebat mesti laluannya hebat-hebat sampai Tuhan mertabatkan dia di tempat yang mulia dan terhebat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu Al-Quran Tuhan sebut tentang bagaimana Tuhan jadikan Bani Israel itu pemimpin. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kata Allah, wa ja'alna minhum a'immah, kami jadikan sebahagian mereka itu pemimpin. Pemimpin ni tak ada semua orang, semua ni pemimpin, mana boleh. Tapi tak tahulah siapa yang jadi pemimpin yang ke-9 ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Entah-entah yang tak dijangka. Hak tak mau tu jadi pemimpin, hak lari di pemimpin, hak mau tak jadi semua. Wallahu a'lam. Bukan semua orang jadi pemimpin. Wa ja'alna minhum a'immah, kami jadikan di kalangan mereka itu pemimpin-pemimpin. Min tu litabai, kami jadikan sebahagian daripada mereka itu a'immah yahduna bi amrina, yang mereka itu mendapat hidayah, mendapat petunjuk daripada kami. Jadi bila mana sabar, wa ja'alna min a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru,
selepas mereka sabar. Selepas mereka sabar. Apa segala dalam hidup ni model sabar. Mula-mula buka kedai. Buka kedai tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, trend buka kedai. Buka kedai, subhanallah, banyaknya orang, tak sangka pula, laku pula. Kita usaha sikit je, viral sikit je, betul buatlah sikit sembot, orang main tak padam-padam. Ya Allah, kita pun sonok PKP, main PKP 3 bulan masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu bila dah selesai PKP, buka balik merangkak, tak macam hari tu mula buka. Salah Sayyidina, mana pi orang habis ya, had main hari tu. Baik, Allah jadikan hidup ni ujian. Bila ada senang, dia ada susah. Bila ada susah, dia ada senang. Dia tak ada sepanjang masa senang, tak ada susah. Sepanjang masa susah, tak ada senang, tak ada. Dia beriringan. Bila mana kita sihat, ingat nanti ada masa kita sakit. Bila kita sakit, nanti kita ada sihat. Sekalipun sihat tu sejerit ya. Contoh orang sakit lama 5-6 tahun, hari nak mati sihat. Dia banyak kan jumpa kan. Kita, anak-anak pun seronok, ya Allah ayah sihat dah. Dan duduk beberapa minit habis. Itulah rahmat Allah, dia bagi sihat lepas sakit. Dia beriringan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sabar pada iman menepati kepala pada jasad. Nak buat apa pun kena sabar. Okay, menega tak laku, sabar. Tapi sebenarnya pesan pada orang menega lah, sebenarnya tujuan tu penting. Apa tujuan kita menega ni? Kalau menega lah, dia ni kalau nak menega, tujuan letak bagi elok yang pertama kerana Allah. Hatu tak ada lah, hatu yang penting sekali. Macam mana kerana Allah? Nak tolong orang. Dalam kampung kita tak ada kedai runcit, kita buka kedai nak tolong orang. Kerana Allah, nak tolong orang. Tu nak tolong orang tu, kita kerana Allah tu tolong orang. Okey, dalam kita tolong orang, tolong kita juga. Tolong kita macam mana? Salah senang. Yang pertama, bila mana kita berniaga, sedekah sama. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, RM8 sekupang tu terus ambil ya. Terus RM8 dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. RM7 5 kupang, RM7 sudah. Itu sedekah. Ada orang kata menega ustaz, menega sekupang pun kirau, kalau seorang sekupang 10 orang RM1, 20 orang RM2 tu. Ni bacaan congok kita. Sebenarnya soalan Sayyidina Muhammad, kalau kita sedekah ke orang, kita akan dapat pulangan yang lebih, yang lumayan. Anfiq ma fi jaybik ya'tika ma fi ghairi. Buat keluar daripada poket hang, nanti akan masuk dalam poket hang, dalam poket orang lain pula. Jangan takut. Balik kampung, ziarah mak, ziarah ayah. Soalan Sayyidina Muhammad, jangan sekali-kali bila balik ziarah mak, ziarah ayah, kita tak tinggal duit kat mereka. Ikut kemampuan kita, RM50, RM100, RM200, RM500. Masalah Sayyidina Muhammad, kita tadi orang baru bagi RM200, balik kampung kita kalau bagi kat mak RM200, rugilah aku. Tak rugi bagi RM200 kat mak kita, nanti main dalam poket kita bukan RM200, RM2,000. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna kita tolong kita. Sedekah ke orang berarti kita tolong kita. Niaga jual ke orang, tolong orang. Kita sedekah ke orang,
berhenti kita tolong kita. Tuan berhenti kedai makan, soalan Sayyidina Muhammad, berhenti kedai makan, makan, harga contoh kita kata RM12, waktu pergi bayar keluar duit RM20. Soalan Sayyidina Muhammad, bagi RM20, betul kita kata lebih saya tak ambil, lebih untuk sahabat bayar lepas saya, boleh pakai itu. Lebih saya tak ambil, lebih untuk orang yang makan lepas saya. Kita pun tak tahu siapa kita sedekah, dia pun tak kenal kita, no? Jadi sedekah tu rahsia, mengampun, Allah ampunkan dosa yang kita buat secara rahsia. Soalan Sayyidina Muhammad, maknanya dalam hidup ni kena banyak bagi orang seronok, kena banyak bagi orang suka, nanti mudah hidup kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Buat semua kerana Allah. Baru ni saya sebelum ni ada seorang ahli parlimen main mengaji kitab hikam. Saya mengajak dia ustaz tu satu masjid. Ahli parlimen ni duduk mengaji, duduk main setiap minggu. Tapi lah tak main dah. Lepas saya mengajar, dia iring saya lah berjalan, ngering keluar masjid tu. Dia kata, ustaz, tasawuf tak boleh hamai dalam politik tu. Tu bahasa pelik kat tu. Tasawuf tak boleh hamai dalam politik ustaz tu. Ish, saya kata, saya tak jawab siapa bela apa kata macam ni. Sedangkan tasawuf ni dia ihsan. Ihsan 3 perkara kan? Islam, iman, ihsan. Tasawuf ni ihsan. Dalam politik lah kena ada ihsan. Tiba-tiba dia kata masalah Sayyidina Muhammad dalam politik tak boleh amal ihsan. Tapi saya faham politik ni sebab kita ambil politik orang, kita tak berpolitik dengan politik kita. Contoh Kedah banjir, main daripada Kuala Lumpur tu masalah Sayyidina Muhammad bawa dengan bantuan-bantuan beras apa semua ni, main dengan pecah 4 roda. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di Kedah, di tempat banjir tu, turun kereta, sintin baju lah, sintin seluar, piduk dalam banjir, lepas tu suruh ambil gambar. Tuan faham tak saya cakap ni? Main pada Kuala Lumpur, naik kereta pecah 4 roda, sampai di Kedah banjir, turun daripada kereta, sintin seluar, masuk dalam banjir, suruh orang ambil gambar. Salah senang. Apa tujuan? Nanti buat dalam Facebook, nanti highlight, nampak tak tujuan? Sebenarnya tak perlu tu. Sebenarnya tak perlu. Tujuan main untuk apa? Tolong orang, bukan ambil gambar. Pergi tolong orang dulu. Gambar orang ambil lah. Orang ambil pun tak apa, tak mau ambil pun tak apa, ikut suka hamba. Aku buat kerana Allah. Itulah politik Islam. Hak ni yang betul. Hak ni orang sayang kat kita. Kalau kita pemimpin, kalau kita buat kerana bukan kerana Allah, berarti dia tak lekat kasih orang kat kita. Bila kita buat kerana Allah, semua kasih mai. Kita buat kerana nak dapat kasih Allah, semua kasih mai. Berlumbuk kasih duduk pada kita. Kita jenuh menjunjung kasih-kasih orang. Tu dia bagi pemimpin. Cuba tengok Ustaz Fadil mati dulu. Musuh pun mai, raja pun mai, pengikut pun mai, semua dunia mai. Dia sebab dia kerana Allah, dia bukan kira orang. Ustaz Rafi'i, Tuan Rafi'i meninggal. Saya syukurlah sebab saya sempat ziarah. Saya pun tak sangka ziarah saya tu saya tak jumpa dia dah. Lepas saya pergi, ada 2 orang hamba Allah tengok saya pergi, lepas tu dia pun pergi. Lepas tu Tok Haji Marfi'i dia cakap dah tak macam waktu saya ziarah dia. Waktu saya ziarah dia cakap tapi pelan, sampai kena setak telinga di mulut dia, baru saya dengar dia kata apa.
Lepas mereka ni dia cakap tak banyak lah, hampir tak cakap lah. Tapi pesannya, buatlah sesuatu kerana Allah. Keluar air mata dia. Buatlah sesuatu kerana Allah. Dia kata hatu ya, tak cakap lah, turun air mata dia. Kita kena set macam tu. Kita jadi pemimpin bukan nak orang puja, nak orang puji, nak orang angkat. Di pemimpin kerana Allah, amanah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bukan jadi pemimpin bukan nak orang kasih kat kita juga. Bukan kita nak orang kasih pada kita, ikut suka. Nak kasih terima kasih, nak kasih terima kasih, nak benci ikut suka juga. Aku buat kerana apa? Aku buat kerana Allah. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Maka hak inilah dia panggil titik kejayaan kita semua dalam hidup. Bila kita letak satu tujuan kita ialah Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Bila kita tujuan kita kerana Allah, kita ialah alat Allah. Kita ialah alat Allah. Bila Allah, bila masa saja Allah nak guna kita rela. Macam contoh handset ni. Handset ni dia alat kita untuk kita rakam, untuk kita live, untuk kita ambil gambar, untuk kita telefon, untuk kita WhatsApp dan sebagainya. Pernah ada handphone protes, dia kata teruk sangat dah ni, gambar banyak dah ni. Ada dia kata apa kat kita? Tak kata apa pun. No? Ada saat tak boleh guna dah, tak jalan. Dia panggil apa? Hang. Macam nak empas handphone waktu hang tu. Berarti apa? Tak boleh guna dah. Lilai lah. Jadi macam tu sampai diri tak boleh diguna dah, habis dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi alat yang Allah nak guna kita dah habis, masa sampai cukup lah. Tapi selagi mana kita masih boleh berkhidmat untuk agama, untuk Allah, jadi gunalah sepenuh-penuhnya. Hatta ketika sakit sekalipun masih guna untuk Tuhan. Nak pergi tak boleh dah, tapi doa tak boleh lekang. Tengok macam sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika mana dibuat suatu pengarahan daripada Yazid bin Muawiyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kempen umat Islam untuk pergi buka kota Konstantinopel di Turki. Dia nak pergi, sedangkan dia sudah sangat tua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang kata kat dia, hang tua dah, hang nak pergi buat apa? Pedang pun tak larang angkat dah. Dia kata aku nak pergi juga, sekalipun aku tak boleh bunuh orang, tapi orang bunuh aku pun tak apa. Nak di alat terakhir. Aku tak boleh bunuh orang, aku tak boleh bunuh kafir bunuh aku pun tak apa. Ni maknanya kita, itu yang panggil alat kita lah alat Tuhan. Taib. Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menjadikan kita untuk kita berbakti pada agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Maka kata dia, fa idza quti'a ar-ra'su wa dhahaba al-jasad, bila mana telah dipotong kepala, jasad pun mati. Makna iman kalau tak sabar lingkup. Iman akan habis kalau tak sabar. Contoh, ada pernah lebih kurang 20 tahun dulu, ada orang balik Mesir bunuh diri. Balik Mesir, balik Azhar bunuh diri. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad tak mampu nak hadapi hidup ni sampai ke peringkat bunuh diri pasal sabar tak ada. Kalau hang sabar, tak jadi macam tu. Bila bunuh diri, apa maksudnya? Iman mungkin tercabut, kekal selama-lama dalam neraka kalau Tuhan tak selamat dia. Isunya orang bunuh diri ni khalidina fiha abada, kekal selama-lama dalam neraka. Pasal apa? Bunuh diri itu orang yang putus asa daripada rahmat Allah, kemungkinan iman tercabut dia tu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ada juga yang Tuhan selamat, iman tak tercabut, tapi lama juga dalam neraka.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang ustaz dia mengajak ni. Lama-lama dia sakit. Bila Tuhan uji dia sakit, tak boleh pergi mengajar lah. Daripada sehari sampai minggu, sampai bulan, sampai tahun, sampai duduk di rumah terlantang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu orang mula buat rumah. Orang mula buat rumah, tepi rumah dia sampai orang tak buat jalan masuk. Buat rumah, jalan masuk tak ada. Jalan masuk hanya orang tinggal habuan motor je masuk, sedangkan sebelum lepas buat rumah, depan rumah ada luah. Jadi dia diuji. Nak buat tak boleh, nak cakap tak boleh, nak bertindak tak boleh sebab uzur. Lepas tu bila tak pergi mengajar, nak mengajar tak pergi mengajar, sumber pendapatan tak ada. Macam orang yang jatuh di tipu tangga. Dia hantar anak seorang pergi Mesir ngaji. Anak dia ni Tuhan uji masalah Sayyidina Muhammad tahun 1 3 tahun, tahun 2 3 tahun, tahun 3 3 tahun, tahun 4 semua hidup. Tu Azhar ni periksa sekali tak apa, okey duduk boleh ikut lagi. Puasa kali kedua tak apa, boleh ngaji lagi. Puasa kali ketiga tak apa, terpelantin, kena balik Malaysia. Tapi bila tahun yang ketiga ni masalah Sayyidina Muhammad lulus, naik tahun 1 tahun 2. Sama juga tahun 2, kali pertama tahun pertama tak lulus, tahun yang kedua tak lulus, tahun yang ketiga puasa-puasa boleh naik, boleh naik merangkak. Bayangkan berapa tahun nak habis Azhar tu. Lepas tu subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, sampailah anak ni tahun yang ketiga duk buat passion yang sama juga. Dia habis kecewa lah. Dia kata, Tuhan, tak habis lagi kau uji aku. Tu ustaz tu, tak puas lagi kau uji aku. Na'udzubillahi min zalik. Apa jadi murtad? Protes Allah hukumnya murtad. Sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam hidup ni kena sabar lepas sabar, lepas sabar kena sabar, lepas sabar kena sabar. Sabar ni sampai bila? Sabar sampai jadi istibar. Istibar ni mana permintaan sabar sungguh-sungguh. Saya pun tak faham makna ni, sehingga saya pergi ke Mesir, saya belajar. Kita ni nak suruh orang sabar, kita kata isbir, sabar. Ditambah sabar juga kita kata sabar. Dia tak sabar juga, kita tingkat surah lagi sabar pun kata. Tu habis geram tu. Tapi Arab ni dia tambah perkataan, dia tambah huruf. Isbir, sabar. Kalau tak sabar ditambah, dia taukid, isbir. Kalau tak sabar juga ditambah huruf istabir. Istabir mana tu habis suruh sabar. Saya belajar. Satu hari naik bas. Bas ni bas pertama kali diperkenalkan di Mesir, bas mini. Sebelum tu bas macam sardin. Ustaz Fadli dan lagi lah 80 palang. Bas kami tu naik bas tu Sekupang teman saya. Bas naik Sekupang berapa kilometer daripada 20 km ada tu, daripada Hayu Sabiq pergi Azhar 20 minit Sekupang. Jadi saya pernah waktu perang Teluk, duit habis, tak ada duit nak makan, tapi nak mengaji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kawan saya Ustaz Mak Ramli almarhum, Tuan Imam Masjid Sungai Derian, dia buat Kaabah kat saya. Kaabah tu masalah Sayyidina Muhammad RM30. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak RM30 kot. Jadi tahan sampai 6 bulan. Jadi naik bas macam polis tu, buat keluar kad, tunjuk macam tu ya. Tunjuk kad polis, bukan kad polis, kad bas tu lah.
Maknanya tunjuk kad tu, tak apalah. Beh Mesir ni dia macam sardin. Zaman kami dulu ni masalah sana, selagi dia boleh isi, dia isi. Sampai beh sengit macam tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Naik beh ni, bila naik beh macam sardin tu, dah duduk rapat-rapat. Arab pula besar-besar. Kadang-kadang kita ni kecil, Safali besar juga, tinggi juga. Arab besar-besar ni, pegang tu, hak duk atas pegang palang beh tu, kita duk bawa ketiak dia. Allahu Akbar, penin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hampir-hampir nak pingsan. Musim panas pula. Bila nak turun, dia tak boleh turun ke belakang, kena turun ke depan, kena koyok orang tu. Orang duk rapat-rapat tu, macam mana ni depan. Turun pula, dia bukan berhenti sungguh, dia suruh lari, dia suruh terjun. Bas jalan tak, dia tak berhenti sungguh, dia buat macam ni. Maknanya dia kata terjun tu pun tak kena gaya, jadi gasing kita tu. Kalau turun twist, steady lah. Kalau salah terjun, jadi macam gasing. Nak naik bas pula kena lompat. Dia tak berhenti sungguh, dia bagi syarat macam tu lah. Dia suruh lari pun kena tahu cara nak lompat macam mana. Tapi di Malaysia tak ada Malaysia stabil, elok semua. Bila dapat bas baru, bas tu semua duduk, dia tak bagi berdiri lah. Hari pertama nak bas, Mesir kenakan bas baru. Bila naik kereta bas tu, masalah Sayyidina Muhammad, saya tu, rumah saya tu nak masuk lorong dia, ada orang jual buah. Biasanya naik bas Arab ni, kalau nak turun, bas Arab tak nak loceng, dia turun di bus stop, dia petiang bas tu. Lepas tu bila nak turun, masalah Sayyidina Muhammad, kita kena bangkit pi pintu supaya nak terjun. Jadi bila sampai tahun tu, dia tak nak turun dah mana. Saya kata dekat kedai buah Indah Fakha ni. Jadi dia pun masalah Sayyidina Muhammad, pintu buka lah. Saya dah biasanya bila dah macam tu nak terjun lah. Waktu tu dia kata istabir. Faham tu ilmu saraf. Istabir mana? Sabar. Sabar sungguh-sungguh tu. Tu maknanya. Jadi kita sabar sampai bila? Sampai sungguh-sungguh sabar. Istabir. Istabir perintah. Jadi istibar tu benda ni. Kalau kita pergi di tempat menembak, target tu dia panggil istibar. Orang tembak apa tu target tu, panah ke tembak ke, tu lah dia panggil istibar. Saya nak tanya, pernah ada istibar tu lari waktu orang nak tembak dia? Kalau dia lari, nak tembak pun lari bah. Dia tak lari, dia tetap ya. Sampai bila dia tunggu? Sampai dia hancur. Maknanya kita kena sabar sampai hancur, baru Allah tolong kita. Ni Palestin ni depa dekat nak menang lah. Pasal mereka dah berpuluh tahun sampai mereka jadi sangat sabar. Dah dekat lah insyaAllah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sabar penting. Dia menempati di iman seperti mana kepala berada di tubuh badan. InsyaAllah moga-moga Tuhan bagi kita semua sabar dalam menempuh kehidupan. Semua orang tak sama ujian-ujiannya, tapi cara nak lepas sama ya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sembahyang. Masalah tak sama, cari penyelesaian sama ya. Maka siapa-siapa yang berpandukan kepada Al-Quran seperti mana yang Allah sebut ni, maka dia akan berjaya menepasi ujian. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا
كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.